اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar tuan-tuan dan puan semua? Sihat ke? Alhamdulillah. Sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pertemukan lagi kita pada siri minggu ini selepas kita berpisah sementara pada minggu lepas. Dan tuan-tuan sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan sekalian yang sudi melapangkan masa. Waktu-waktu sebegini bukan senang kita nak memilih untuk hadir tambah-tambah. Di saat orang lain, dengar? Di saat orang lain memilih untuk berehat waktu ni, tapi anda memilih untuk meluangkan masa anda memberikan makanan kepada rohani anda. Mudah-mudahan Allah berkati masa dan kehidupan kita semua, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Okey, baik, saya bercadang nak ambil masa 45 minit saja. Which means kita akan tamat tepat pukul 2 petang. Jadi tuan-tuan sekalian, kita akan sambung pada ayat yang seterusnya. Setelah kita dah bincang ayat 1 sampai ke 12 surah Yasin, maka hari ini kita akan sambung ayat yang ke-13 surah Yasin. Dan saya target untuk habiskan sampai ayat ke-19. 13 sampai 19 untuk masa 45 minit. Yang saya pun tak pasti boleh tidak. Tapi insya-Allah kita doakan supaya keberkatan anda semua meresap ke masa saya, supaya sempat kita landing pada ayat ke-19. Baik, jom sama-sama kita mulakan dengan isti'adah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada iblis dan syaitan yang akan menghasut kita, yang mungkin akan menyebabkan tadabbur kita menjadi susah. Tadabbur ni tak jadi susah sebab bukan tak faham bahasa Arab, dan bukan juga sebab kita tak buka tafsir banyak, tapi dia disusahkan oleh iblis dan asyayatin. Yang itu kita nak mohon kepada Allah supaya Allah jauhkan kita daripada dua makhluk ni. Supaya Allah tak jauhkan, Allah tak dekatkan kita dengan dua makhluk ni. Sebab kalau ada dua makhluk ni dekat dengan kita, maka dia akan menyebabkan kesukaran kepada kefahaman kita kepada Al-Quranul Karim. Sebab tu dalam program saya semalam, 2 hari lepas dengan remaja, saya duk pesan kepada mereka, sebab saya tak boleh nak ajar tadabbur sangat pada mereka sebab terlampau tinggi level pemikiran tu. Saya kata adik-adik yang mungkin kecil-kecil ni, level 12 tahun ke 17 tahun, kalau kita ada anak-anak hari ni yang boleh buat satu perkara ni, saya percaya insya-Allah mereka akan pergi satu lagi one step ahead untuk mereka mendalami Al-Quran. Iaitulah kalau ada anak-anak yang boleh baca Quran hari ni tanpa kita suruh. Saya ulang. Bila ada je wujud je anak-anak yang boleh mula baca Quran, dia baca Quran tu tanpa disuruh, percayalah anak-anak ini akan ada bright future, insya-Allah. Anak-anak ini akan ada masa depan yang cerah. Sebab dia telah mula membebaskan diri dia daripada suruhan. Mereka dah mula bebaskan diri mereka daripada penghambaan. Sebab penghambaan ni konsepnya adalah kita akan buat apa yang disuruh, betul? Kita akan buat apa yang diminta. Tapi bila mana dia baca Quran tak kehendak dia sendiri, mudah-mudahan Allah akan open hati dia. Allah akan buka pintu hati dia untuk faham Quran. Yang tu saya kata first step. Lepas mereka boleh baca Quran dengan sendiri, mula kita masuk bab isti'azah tu. Bab kita melafazkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu. Tapi itulah sekadar selingan. Dan muhasabah juga untuk kita. Walaupun point tu saya bawa kepada budak 12 tahun, 17 tahun, tapi muhasabah juga untuk kita pada hari ini. Adakah hari ini kita baca Quran sebab disuruh, ataupun terpaksa, ataupun sekadar diprogramkan? Bahasa saya dan Ustaz Syahri adalah, hari ini kita jadikan Quran sebagai rutin ataupun tanggungjawab. Beza tak antara rutin dengan tanggungjawab? Ada orang dia datang kerja sebab dah rutin aku hari ni kerja. Tak? Dia bangun pagi, dia keluarkan 2 patah perkataan, kerja lagi. Tak? Itu adalah orang yang bangun pagi dengan rutin. Ataupun bila dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam kepala dia subuh lagi. Nah, dalam kepala dia rutin, itu rutin. Tapi orang yang ada tanggungjawab dalam diri dia dan melihat segala benda yang dia ada dalam kehidupan di hari ini,
Allah takdirkan, Allah letakkan di dalam tempat tu, dalam situasi tu sebagai tanggungjawab. Dia tak akan bangun tidur dengan sekadar kata kerja lagi, tapi dia akan bangun dengan mungkin 5 patah perkataan ataupun 6 patah perkataan, iaitulah aku perlu lakukan sehabis baik. Sebab ini tanggungjawab. I must do the best. I must give the best. Okay? Jadi tuan-tuan sekalian, kita masuk ayat yang ke-13. Yang saya kira kita dah berjalan 12 ayat dan kita pun ingat yang mana bila mana Nabi dah mula preach, Nabi dah sampaikan Quran ni kepada segenap masyarakat Quraisy, lalu ada mereka yang dah tahu benda tu. Mereka dah tahu kebenaran tu, tetapi mereka simpan dalam hati mereka. Mereka tak spell out, mereka tak voice out keimanan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya mereka tahan hati tu. Mereka sanggup tahan dekat kerongkong mereka, mereka sanggup tahan dekat tekak mereka, tak nak isytiharkan iman mereka kepada Allah. Lalu Allah kata, Allah jadikan belenggu dekat leher mereka ke akhirat nanti. Lalu dekat dunia ni kan, kat dunia ni, bila Nabi sampaikan kebenaran, mereka tahu kebenaran tu kat hati mereka. Mereka tak spell out sebab itu pilihan mereka. Itu ada pilihan mereka. Tapi Allah kata, punishment fits the crime. Balasan tu akan setimpal dengan apa benda jenayah yang dia buat dekat muka bumi ni. Dekat akhirat nanti, yang kamu tahan dekat kerongkong kamu, dekat dunia atau pilihan kamu tu, tak apa. Dekat akhirat nanti biar aku take over, biar Allah yang cengkam kamu punya kerongkong dan leher kamu. Supaya kamu tak nak keluar suara sendiri. Kat dunia dulu kamu tahan suara kamu, itu pilihan kamu. Tapi dekat akhirat nanti, punishment yang akan diberikan bukan pilihan kamu, tapi aku akan tolong pasangkan benda tu dekat belenggu tu dekat leher kamu. Tu kita belajar sebelum ni. Bermakna cerita sebelum ni adalah Quraisy ni dah tahu kebenaran. Itu benda yang anda kena letakkan kepala. Quraisy dah tahu kebenaran. Lalu bila ayat 13 ni datang tuan-tuan sekalian, Allah kata mungkin dengan benda yang telah diberitahu tu secara fakta itu telah menyebabkan Allah kata mungkin mereka masih lagi tak faham. Maka betul tak kalau kita belajar dekat mana-mana kelas dan kita sekolah dulu, kita tak akan mudah faham kalau cikgu tu ataupun lecturer tu tak letakkan contoh ataupun analogi ataupun contoh-contoh. Example ataupun contoh itu diberikan untuk memudahkan kefahaman kita, setuju? Kan? So example, kadang-kadang contohnya lah. Kita biasa itu ayat ustaz biasa kan? Contohnya lah ataupun sebagai contoh. Contoh-contoh ni adalah untuk memperkuatkan kefahaman mereka. Tetapi tuan-tuan sekalian, yang saya nak cerita pada hari ini, cerita tentang satu perkara yang sangat ajaib. Hatta contoh itu clear, ataupun contoh itu crystal clear, bahkan contoh itu datang ibarat macam dentuman dong. Sepatutnya mereka dah boleh wake up. Mereka boleh bangun dengan contoh tu. Tapi sayang 1000 kali sayang, walaupun sebegitu rupa contoh yang Nabi berikan, yang Allah berikan kepada mereka, masih lagi tidak menyebabkan mereka bangun dan mereka itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Apa tanda ni? Dah faham dah sebelum ni, tapi Allah kata mungkin tak faham. Allah datangkan contoh. Contoh pun ibarat macam dentuman yang kuat pun mereka faham sebenarnya. Tapi mereka still tak nak mengaku yang mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka still tak nak spell out iman tu kepada Allah Azza wa Jalla. So apa tanda ni? So kita nak bincang hari. Apa yang saya katakan contoh ibarat dentuman tu, kita akan bincang sekarang. Okay, wait. Kalau anda ada mushaf, boleh buka surah Yasin ayat ke-13. Okay? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. Kita stop sampai 15 ni. Okay, apa Allah sebut dalam ayat ni? Kalau anda baca terjemahan, saya baca terjemahan dulu. Allah sebut, saya tak sambung apa ni? Sorry. Ya. Bos saya perasan. Tengok masuk tapi tak cucuk. Sorry. Okay, terjemahan dia adalah, saya baca terjemahan dulu. Lepas ni kita tengok apa keajaiban bahasa dalam ayat-ayat yang kita bacakan. Saya tak nak ulang benda yang saya dah present sebelum ni. Sebab ayat ni ada kalimah yang pernah saya present sebelum ni. Tapi saya tak akan repeat benda tu. Sebab saya tak nak habiskan masa benda yang pernah saya bentak. Dia just sekadar sikit je saya akan bawa lepas ni. Okay, baik. Terjemahan dia adalah,
Dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar yang tertentu. Allah ada kurungan dalam tu, iaitu ketika mereka didatangi rasul-rasul kami. So Allah nak bagi dalam ayat ini, Allah kata datangkan kepada mereka satu contoh. Wahai Muhammad, sebutkan contoh aku berikan kepada kamu ni wahai Muhammad, sampaikan dekat mereka tentang satu kampung ataupun satu town. Town apa? Town kampung kan? Bandar. Satu bandar. Satu bandar yang diberikan kepada mereka rasul-rasul. So kalau kita belajar bahasa Melayu, kalau ada rasul-rasul bermakna dia satu ke dua ke tiga ke ataupun satu ke ramai? Ramai kan? Bermakna rasul-rasul merujuk kepada ramai orang, ramai rasul. Bukannya seorang rasul yang Allah berikan kepada kaum ini. Itu satu fakta yang pertama. Yang kedua adalah, saya nak bagi tahu dalam ayat ke-13 juga, Allah membolehkan dengan satu perkataan yang agak rare. Kerana Allah kata ceritakanlah, maka ceritakanlah dalam bahasa Arab lebih sesuai Allah gunakan dalam perkataan wakhbir. Tapi ayat ini dimulakan dengan wadrib. Wadrib ni, kalau anda dah download apps yang saya minta anda download tu, yang almaani.com tu, dah download dah? Tak download lagi. Tapi tak apa, depan ni boleh download. Jangan risau, depan ni boleh download. Wadrib, kalau kita buka kamus, kita pun tahu, kamus pun bagi tahu yang wadrib ini bukan maksudnya ceritakanlah. Wadrib ini dalam ikut kalimah dia, bahasa dia, wadrib ni bukan maksud cerita. Kalau kata khabarkan, ceritakan, maka perkataan yang lebih sesuai adalah wakhbir ataupun wablir. Tapi Allah menggunakan perkataan yang agak jarang-jarang digunakan, iaitu yang macam tak kena juga. Wadrib ni, kalau kita buka kamus, wadrib ini maksudnya ataupun datang daripada perkataan daraba. Daraba maksudnya pukul. Daraba maksudnya pukul. Lalu apa kaitan pukul dengan cerita? Saya dah bincang kat sini kan. Saya rasa saya dah pernah kupas ayat ni dengan anda. Saya nak ambil sikit je sebab saya takut contoh ni jadi makan masa lama sangat. Kerana nak minta saya ulang. Ada rasa macam mana? Siapa yang pernah dengar kupasan saya tentang ayat 13? Ke lupa? Kalau dah pernah cerita, saya tak nak ambil masa banyak kat situ. Sebab 14-15 banyak lagi kupasan kita nak cerita. Ingat yang saya ketuk meja tu. Itulah punchline saya. Ada ingat lagi tak babak tu? Ingat lagi kan? Yang bergoyang-goyang semua tu. Apa yang Nabi kena buat, apa yang pendengar kena buat. So tak apa, saya akan cerita sikit je. Tapi saya takkan lakonkan macam sebelum ni lah. Sebab macam dah berulang tu, macam nanti ada yang dah pernah dengar tu, rasa macam dah tahu dah punchline kan? So ada, kalau macam dekat tempat lawak tu, punchline tu orang tak tahu kan? Tapi bila dah diketahui punchline, dia tak jadi lawak dah lah kan? Okey, baik. Allah cerita apa benda kat 13 ni. Bila Allah kata daraba itu maksudnya pukul, kalau kita nak terjemahkan ikut literal secara bahasa, maksudnya adalah pukullah kepada mereka cerita. Pukullah kepada mereka sebuah contoh. Kan saya kata tadi, walaupun contoh datang dalam bentuk seperti dentuman, tapi mereka still tak wake up. Mereka still tak bangun. Mereka still tak sedar. Kenapa saya kata macam dentuman? Sebab Allah gunakan perkataan daraba dekat situ. Daraba, bila pukul, dia tak akan melibatkan pukulan tu satu pihak, setuju? Pukulan, dia tak akan melibatkan satu pihak. Bermakna pukulan itu melibatkan kedua-dua belah pihak. Dan ada konsep kedua datang dalam pukulannya adalah, bila pukul berlaku, mesti akan berlaku cause and effect. Betul? Bila anda pukul orang lain, apa yang berlaku dekat orang yang dipukul? Jatuh. Oh, hebat sangat tu. Dia tak sakit tau, dia jatuh je. Dahsyat betul tu. Kan kita pukul orang, kan akan berlaku kesakitan pada orang yang dipukul. Bahkan kalau kita pukul terlampau kuat, tuan sekalian, pukul terlampau kuat, dia akan menyebabkan apa pula? Kita punya tangan pun sakit. Pernah tak anda lempau orang? Ataupun tak lempau orang lah, anda pukul kawan anda yang macam anda nak gurau sebenarnya, tapi gurauan tu terlebih, anda pun pukul ke belakang kawan anda, perfect tu. Pernah tak? Biasa kita sekolah-sekolah menengah dulu kan, duduk asrama, kawan kita tidur tengah kuliah maghrib kan? Tapi kita ni nakal, suka nak bagi dia rasa malu kan? Apa kita buat? Pam! Lepas tu kita buat macam buat dono.
Kawan kita tengah tidur hari tu, kita pun belakang dia sekali. Satu musalla dengar. Satu surau duk dengar pukulan tu, gitu kan. Tapi kita buat macam dono lah. Kawan kita pun cari siapa pukul tadi. Tapi memang sakit orang sekalian. Sebab satu lagi, bila kita pukul macam tu, bukan kawan kita je sakit. Yang memukul tu pun sakit. Merah tangan dia. Kan, merah tangan dia. Hatta kalau anda pukul meja sekarang ni pun kuat-kuat, terlebih kuat. Bukan meja je sakit. Kalau meja ni ada rasa lah, kan. Bukan meja je sakit, anda punya tangan pun akan rasa sakit. Boleh faham tak? Lalu tuan-tuan sekalian, bila Allah kata wadrib dalam ayat ini, Allah suruh Nabi pukul cerita ni kepada mereka Quraisy, bermakna cerita ini Nabi sampaikan kepada mereka dalam keadaan bersungguh-sungguh. Ada tak pukulan yang macam anda pukul biasa-biasa je? Tak ada kan? Pukulan tu akan bersungguh. So ciri-ciri Nabi yang sedang menyampaikan kisah ni adalah Nabi sedang bersungguh-sungguh menyampaikan cerita ni. Itu fakta nombor satu. Yang kedua adalah Nabi diminta oleh Allah Azza wa Jal, jangan sampaikan cerita ni dalam keadaan macam sambil lewa. Betul tak, sambil lewa? Jangan sambil lewa menyampaikan cerita ni. Sebab bila kamu memukul, kamu sendiri akan rasa cerita ni. So bila kamu tahu kepentingan cerita ni ya Rasulullah, jangan kamu merasakan macam kamu seorang je kena rasa cerita. Biar mereka pun rasa cerita ni ya Rasulullah. So jangan sambil lewa dekat sini adalah Nabi kena sampaikan sampai mereka boleh rasa cerita. Sampai mereka yang mendengar cerita ni, mereka boleh rasa cerita. Mereka boleh faham cerita. Jangan sekadar sambil lewa je. Macam lepas kat mulut je, macam tak tahu dia orang ni terima ke tidak, faham ke tidak. So Nabi diminta oleh Allah sampaikan dengan bersungguh-sungguh dan jangan sambil lewa. Dan yang ketiga, Allah nak minta Nabi sampaikan dalam keadaan kamu nampak ada muharrak, kamu nampak ada pergerakan daripada mereka. So Allah tak naklah bila cerita ni sampai kepada mereka, mereka faham, tapi tindakan kefahaman tu tak ada. Contoh macam saya dalam kelas ni kan, saya tanya, faham tak semua? Anda pun kata, faham. Kan? Betul faham ni? Faham. Tapi lepas keluar dewan, tindakan yang selaras dengan kefahaman tu tak ada. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, afaliyatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa Quran diminta untuk tadabbur? Sebab tadabbur menjamin amal selepas faham. Quran yang kita faham pada hari ini, anda dengar kelas tadabbur pada ni kan? Tadabbur. Kenapa Allah suruh kita tadabbur? Sebab dia menjamin ada tindakan selepas kefahaman. Itu tadabbur. Quran tidak akan menyebabkan kita terhenti dan menyebabkan kita mematikan Quran. Quran yang akan terus hidup bila mana ada orang yang membacanya, memahaminya dan praktiskan kepada benda yang difahami. Itulah tadabbur. Boleh faham tak? Okey. Jadi sebab itulah Allah minta Nabi wadrib. Sampaikan mereka faham, at the same time mereka nampak ada kesan perubahan. Bermakna apa? Allah minta Nabi jadi pendidik. Ada beza tak di antara pengajar dengan pendidik? Pernah dengar tak konsep ni? Pengajar dan pendidik. Pengajar dia just bagi. Dia macam kalau kata pengajar tu ibarat macam kategori pistol. Pengajar ni kategori dia macam machine gun. Peluru tabur. Tak tahu mana arah tuju. Tapi pendidik dia ibarat macam sniper. Tahu sniper? Laki mungkin tahu sniper tu apa? Perempuan tahu sniper? Sniper yang kalau anda tengok Pascal tu ada sini tim sniper tu gagak. Gagak tu lah, gagak. Yang gagak tu dia tembak daripada helikopter tu, yang dia tembak orang Mongol. Daripada atas tembak headshot, mati. Dia sharp shooter. Tu sniper. Pendidik ni dia bukan macam machine gun, peluru tabur. Tapi pendidik adalah orang yang bagi sharp shooter. Dia sharp dia punya shooter. Macam sniper. Okey. Bermakna dia akan pastikan peluru tu sampai kena betul pada orang. Macam machine gun bagi je, terima tak terima lantak pi je. Nah, terima ke tak terima, kena tak kena, tak kisah. Sebab peluru aku banyak. Tapi sniper dia hargai peluru tu. Sekali tembak dia nak pastikan kena. Sebab tu nak tembak tu saja, ambil masa untuk aim tu, nak kena kira laju angin. Dia tak boleh tembak terus. Dia kena consider banyak faktor. Ini bermakna seorang pendidik ataupun seorang pengajar yang bertanggungjawab. Ini pendidik. Pengajar dia bagi je lambat macam tu. Boleh faham? Okay. So ini peranan Nabi. Sampaikan dalam jiwa pendidik.
Bukan sekadar jiwa pengajar. Sampaikan cerita ni dalam jiwa pendidik. Inilah yang Allah minta Nabi kena buat. Dan kita pun tahu fakta 13 ni adalah Allah minta Nabi, Allah bagi tahu dekat Nabi, mursalun. Ramai. Ingat lagi tak ayat ke innaka laminal mursalin ayat 2. Kan? Kamu ini adalah daripada kalangan orang-orang yang pernah diutuskan. So maknanya Nabi, you are not alone. Bukan kamu orang yang pertama aku minta untuk sampaikan Quran. Bukan kamu orang yang pertama yang menjadi utusan aku. Tapi kamu adalah among of them. Salah seorang daripada mereka. Bermakna sebelum kamu ada orang dah kerja buat ni. Yang buat kerja ni. Kamu ni just continue je. Kamu terus menyambung je kerja mereka. Lalu bila Allah sebut ayat ke-13 ini, ayat ke-13, Idja'ahal mursalun, bermakna Nabi sekarang dah tahu, oh bukan aku yang pertama sekali buat kerja ni. Ada Nabi dan Rasul sebelum aku yang bawa kerja ni. Sama macam aku. Sama macam aku. Okay? Seterusnya, anda faham saya tak nak buat lakonan tepuk-tepuk tu dah. Tapi anda just ingat, ada 3 benda Allah suruh. Yang pertama tadi benda, kalau anda semua ingat. Kepada Nabi dengan perkataan wadrib tu, kena bersungguh-sungguh menyampaikan cerita ni. Nombor 2, jangan sambil lewa. Yang ketiga, ya, jiwa pendidik. Sampaikan cerita ni dengan jiwa pendidik, bukan jiwa pengajar. Okey, baik Teruskan. Saya duduk balik Idh arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalith faqalu inna ilaikum mursalun. Tuan-tuan sekalian, saya nak tanya. Yang ni saya nak minta jawapan jujur daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab saya nak buat study case juga sebenarnya. So bukanlah maksudnya anda barang eksperimen, tidak. Tapi saya nak tahu jawapan daripada mungkin anda sebagai orang di Petronas ni. Pernah tak anda diamanahkan satu tanggungjawab? Contoh, anda dapat satu kerja daripada bos anda. Diberikan tanggungjawab tu kepada anda. Pernah tak kita merasakan, aku boleh buat ni benda ni? Aku rasa macam aku boleh buat seorang benda ni. Pernah tak rasa macam tu? Contoh, bos amanahkan kita buat satu kerja. Dan bila kita dapat kerja tu, kita pun fikir, aku boleh buat seorang benda ni. Pernah rasa tak macam tu? Pernah rasa kan? Tiba-tiba masa kita tengah buat kerja tu, Allah uji ada kesukaran buat kerja tu. Ada difficulties buat kerja tu. Masa tengah rasa susah, saya nak tanya, pernah tak ada keegoan sedang mencengkam hati tu sampai kata, aku rasa sebelum ni aku boleh buat seorang. Tapi bila ada kesusahan tu, kita rasa macam susah nak minta tolong. Pernah rasa macam tu? Sampai kita tengah susah ni. Susah betul kita. Susah. Tapi sebab ego punya pasal, kita tak minta tolong orang lain. Pernah tak alami situasi? Anda rasa macam tak nak minta tolong kat orang. Anda boleh buat seorang. Walaupun anda rasa tak mampu dah, boleh buat seorang. Anda still percaya anda boleh buat seorang. Pernah rasa tak macam ni? Kan anda rasa memang terfikir nak minta tolong je lah. Kadang-kadang kita nak minta tolong ni susah kan? Hatta anda pernah jumpa tak? Hatta drama TV pun menggambarkan macam tu kan? Anda tengok tak ada babak cerita yang dia susah, nak beli susu anak pun susah kan? Tapi tiba-tiba nak minta tolong tu rasa macam malu. Minta tolong tu rasa segan. Sebab apa? Jatuh, lemah, ataupun nampak macam tak berdaya lah. Nampak macam lemah dari sisi manusia tu kalau minta tolong tu. Tapi tuan-tuan sekalian, tengok. Bila Allah kata ayat ni, ketika kami mengutuskan kepada mereka 2 orang rasul. Bermakna ashabal qaryah, tadi kita dah tahu fakta, bukan seorang je rasul diutuskan kepada kepada bandar, tapi ramai rasul. So now Allah spesifikkan berapa orang rasul. Mula-mula Allah kata 2 orang rasul. Tapi Allah kata fakadzabuhuma. Mereka semua yang 2 orang ini yang sampai kepada bandar ini, mereka ditolak mentah-mentah. Tolak mentah-mentah. Kenapa mentah-mentah? Sebab dia bukan tunggu dengar dulu, tapi mentah-mentah. Faktor tolak mentah-mentah ni anda boleh tengok pada ayat seterusnya nanti. Saya akan cerita kenapa dikatakan mentah-mentah ditolak. Dia berbeza dengan anda dengar dulu, dengar, dan anda buat conclusion, tak nak pakai, tak boleh pakai. Beza kan? Dengan anda just buka je mulut orang tu, tak boleh pakai benda ni. Ada beza tak? 2 benda ni. Satu, baru je buka mulut, tak boleh pakai.
Nombor 2, dengar sejam, 2 jam. Lepas anda dah dengar sejam, 2 jam, anda pun kata, tak boleh pakai dia. Tak boleh pakai. Nampak? Dia ada beza kan? Dua benda ni. Tapi bila sebut fakadzabuhuma, bermakna dia bukan kategori nombor 2, tuan-tuan sekalian. Dia kategori nombor 1. Buka je mulut, tak boleh. Tak boleh pakai dia. Tak boleh pakai. Okey? Saya teruskan dulu, nanti kita akan cerita kenapa dikatakan fakadzabuhuma. Fa'azzazna bithali. Allah kata daripada 2, Allah kuatkan mereka semua ni jadi 3. Jadi 3 orang. Anda bayangkan 2 pada asalnya pun tak mampu, tapi sekarang Allah kuatkan jadi 3. Sekarang ni, cuba anda letakkan diri anda di tempat Nabi yang baca ayat ni. Anda rasa apa yang Nabi rasa? Kena bagi fikir sikit lah, petang-petang ni. Cuba anda letakkan ayat ini. Allah kata, tadi ramai Rasul dekat Ashabul Qaryah ni. Tapi tiba-tiba Allah kata, 2 orang. Lalu tiba-tiba mereka yang 2 orang ini ditolak mentah-mentah. Lalu Allah kata, untuk 2 orang ini Allah kuatkan jadi 3. Anda rasa, sekarang ni tak nak tengok tafsir ayat ni. Tak nak tengok refleksi ayat ni dulu. Cuba anda letakkan diri anda di tempat Nabi bila dengar ayat ni. Cuba anda fikir. Apa yang Nabi rasa? Susah? Down susah tu sebab apa? Yes, tuan. Betul lah. Kenapa faktor nombor dikeluarkan? Sebab dalam Quran, ada je tempat yang Allah sebut banyak sikit, tapi tak explain nombor dia berapa. Tapi bila Allah explain nombor, yang Nabi tahu nombor tu berapa, lalu anda bayangkan Nabi is alone. Nabi dakwah dekat Quraisy seorang-seorang. Lalu tiba-tiba Allah cerita pasal ada 2 orang Rasul sebelum kamu. Bukan cerita mula dengan seorang tau. Kalau seorang jadi 2, jadi 3 cantik. Tapi Allah kata dekat kaum tu 2. Nabi tengah apa? Seorang-seorang. Nabi alone. Kaum tu dapat 2. Tapi Allah kata Nabi tengah seorang. Kaum yang 2 tu Allah kata yang 2 orang tu kena tolak mentah-mentah. Sampai aku kena kuatkan jadi 3. Right. So Nabi rasa apa? Macam mana aku nak buat kerja ni? Sedangkan yang 2 orang tu pun tak boleh nak buat kerja sampai kena kuat jadi 3. Aku seorang. Aku nak buat macam mana? Lalu teman-teman sekalian, ini bukan orang biasa ni. Ini Rasul seangkatan dengan Nabi. Tapi sekarang ini, dalam surah ini Allah nak bagi tahu, walaupun mereka Rasul, tetapi kamu yang Muhammad, you are different. Walaupun kamu Rasul, anda perasan tak cerita-cerita Nabi sebelum Nabi? Contoh Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi sebelum Nabi ni banyak yang Allah letakkan ada continuation dia punya sanad, betul tak? Contohnya Nabi Musa dikuatkan oleh Nabi Harun. Nampak tak? Ada Nabi yang ada companion dia, tak companion, yang ada dia punya penguat dia. Nabi Musa lemah berkata-kata, dihantar Nabi Harun alaihi salam. Nampak tak? Banyak Nabi sebelum Nabi Muhammad ada dia punya regu dia. Regu kan? Betul kan? Ada partner dia. Ada regu dia, ada partner dia. Lalu tuan-tuan sekalian, anda bayangkan Nabi Muhammad SAW, daripada sejak dilahir lagi Allah bagi tahu, aku ajar kamu to be alone. Betul tak? Sebelum Nabi lahir lagi Allah tarik ayah dia. Betul? Lepas Nabi lahir, Allah uji kesusahan pada mak dia. Tak lama lepas tu mak dia pula diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Nampak tak? Allah train Nabi untuk to be alone. Lalu Allah rakamkan babak Nabi keseorangan ini tuan-tuan sekalian dalam surah apa? Surah Duha. Kan? Macam ayat dia? Yang ada perkataan yatim tu, yatim. Anda baru lepas baca pagi tadi kan solat duha belaka ni. Muka-muka solat duha belaka ni nampak ni. Alhamdulillah. Muka-muka solat duha belaka ni. Ada perkataan yatim tu. Cuma bagi tahu ayat dekat saya. Alam yajidaka yatiman. Yes. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Kan surah ni kan Allah uji Nabi dengan Allah tak bagi wahyu dekat Nabi. Kena tahan 2-3 hari wahyu tak turun. Ini background surah ni. Ini sirah surah ni. Nabi tak terima wahyu ni lama. 2-3 hari. Lalu Nabi dalam kepala dia, apa salah aku sampai Allah tahan wahyu? Ataupun dalam kepala Nabi sekarang ni, Allah dah tak sayang kat aku lagi dah. Sebab tu wahyu tak turun dekat Nabi. Lalu tuan-tuan sekalian, Allah kata, wahai Muhammad, aku baru uji kamu 2-3 hari dan kamu kata aku tak sayang pada kamu ya Muhammad. So Allah bawa cerita silam Nabi, iaitulah waktu Nabi tengah yatim.
Siapa yang jaga kamu saat kamu yatim, Nabi? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Saat kamu sesat ya Rasulullah. Bukan sesat lah, bukan Nabi itu sesat, tidak. Saat kamu sedang mencari jalan, kamu duduk dekat jahiliyah. Jahiliyah buat benda-benda yang kamu tak seronok tengok dekat depan mata kamu ya Rasulullah. Siapa yang bagi kamu hidayah? Siapa yang lantik kamu jadi Rasul? Kan? Wa wajadaka dhalan fahada. Daripada sesat, daripada tak jumpa arah, jadi orang yang dapat hidayah, fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Daripada kamu miskin ya Rasulullah, siapa yang kayakan kamu? Semua fasir mengatakan miskin jadi kaya ni babak mana? Siapa tahu? Kalau tadi yatim, daripada yatim yang jaga adalah babak dia tak ada ayah, tak ada ibu, tu clear. Babak dia apa ni? Wajadaka dhalan fahada pun clear juga. Daripada sedang mencari jalan sampai dapat petunjuk hada tu, daripada dia tak selesa dengan jahiliah punya keadaan, so Allah lantik dia sebagai Rasul, dapat hidayah. So wajadaka ailan fa'aghna, daripada miskin jadi kaya. Aghna ni kan, ghani tu kan kaya. Babak mana? Bila saat Nabi jadi kaya? Bekerja dengan waktu bekerja. Sirah Nabi ni, sirah Nabi ni. Saat bila Nabi jadi kaya? Mufassir bersepakat babak ini dikhususkan kepada babak Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Masa Nabi kerja dengan Abu Talib, bapa saudara dia, Nabi tak kaya. Nabi just belajar skill business je. Nabi belajar untuk jadi jujur. Nabi belajar untuk kualiti-kualiti seorang businessman yang bagus. Tapi Allah jadikan dia jadi kaya saat bila Allah takdirkan dia berkahwin dengan seorang hartawan, jutawan. Waktu tu. Iaitu Khadijah binti Khuwailid. So Allah ungkit kisah silam Nabi untuk tujuan apa tuan sekalian? Untuk Nabi belajar yang aku tak pernah tinggalkan kamu ya Rasulullah. Saat kamu kecil sampai kamu besar, aku tak pernah tinggalkan kamu ya Rasulullah. Tak kala 3 hari wahyu tak turun, kau fikir aku tak sayang kat kamu lagi dah? Faham tak? Sebaru 3 hari. Sepanjang hidup kamu sampai lah atau tak lah? Sampai lah, sampai sekarang. Sampai lah. Sampai sekarang. Aku jaga kamu. Tiba-tiba 3 hari aku tak bagi wahyu, kau fikir aku tak sayang kamu ya Rasulullah. Sebab itulah anda pilih solat duha dekat dalam solat duha anda, betul? Apa kaitan dia? Sebab Allah bagi tahu tips murah rezeki. Bukan ada dalil pun. Anda baca hadis, tak ada hadis pun kata solat sunat duha kena baca ad-duha. Tak ada. Tapi bagi saya pilihan tu tepat. Sebab bagi saya surah duha ajar kita tips murah rezeki. Iaitulah sentiasa bersyukur. Kadang-kadang Allah uji kita susah 3 hari je kan. Tak ada harta tu cukup makan. Tapi tak pernah kita kenal sepanjang berapa tahun, berpuluh-puluh tahun kita hidup, siapa yang jaga kita. So Allah kata belajar bersyukur dengan masa silam kamu ya Rasulullah. Dan kita yang membaca dalam solat-solat duha tu, belajar bersyukur dengan masa silam kamu. Walaupun kamu tak dapat sekarang, tapi bukankah kamu pernah dapat dulu sebelum ni? Bukankah kamu pernah rasa mewah? Kamu boleh hidup, kamu tak mati. Nampak tak? So, tips murah rezeki daripada surah Ad-Duha tu kan sendiri kan, Allah ajak kita bersyukur. So, apa kaitan dengan ayat ni? Saya nak cerita tuan-tuan sekalian. Walaupun Nabi seorang-seorang, dan orang dulu yang Allah ceritakan dekat dalam ayat ini, Ashabul Qaryah ni 2 jadi 3. Tapi Allah tak kata yang kamu seorang. Tak. Sebab ayat kedua tadi Allah kata, Tanzilal Azizir Rahim. Kan ayat kedua kan? Yasin wal Quran. Ayat 3. Tanzilal Azizir Rahim. Cuba anda tengok ayat 14. Cuba anda baca 14. Ada tak perkataan yang seakan-akan macam aziz dalam ayat ni? Ayat 2, ayat 3, ayat kedua ke 3? Tanzilal Aziz, ayat 3. Tanzilal Azizir Rahim. Ada tak perkataan dalam ayat 14 ni sama macam perkataan aziz? Fa'azazna. Nampak tak perkataan tu sama? Kan? Nampak tak Allah kata, walaupun di saat mereka itu, bantuan datang dalam bentuk fizikal. 2 jadi 3. 1 jadi 2, 2 jadi 3. Tapi, aku nak bagi tahu kat kamu ya Rasulullah, bantuan yang akan sampai dekat kamu, yang menunjukkan kamu tak seorang-seorang, bukan manusia. Tapi Al-Aziz itu sendiri. Al-Aziz itu siapa? Allah lah. Sebab, jangan terpengaruh dengan faktor fizikal. Physically, mungkin mereka 2, 3 nampak lebih ramai. Tapi berbanggalah kamu ya Rasulullah. Aku awal-awal lagi dalam ayat surah Yasin yang bagi tahu, yang takkan tinggalkan kamu itu adalah Al-Aziz. Al-Aziz itu apa maksud Al-Aziz? Perkasa.
perkasa. Anda bayangkan, anda punya teman diisytiharkan sebagai paling perkasa di dunia. Anda rasa apa? Selamat tak? Anda rasa safe tak? Anda rasa macam dilindungi tak? So Allah kata, ayat ni bukan menjatuhkan motivasi kamu ya Rasulullah. Sepatutnya membangkitkan motivasi kamu. Sebab Rasul dulu, aku bagi bantuan dalam bentuk fizikal. Tapi bukan bermakna Allah tak tolong Rasul ni. Bukan maksud macam tu. Tapi Allah just nak motivate Nabi je. Tapi zaman sekarang, kamu kena menyampaikan Quran kepada mereka ni. Penguat kamu, partner kamu adalah aku sendiri. Dan partner kamu itu, iaitu aku tu siapa? Al-Aziz, yang maha perkasa. So you should be safe. You should feel safe. Sebab aku perkasa atas segala-gala. Boleh faham kan? Okay. So Quran ni dia tak pernah miss tau tuan sekalian. Ayat awal dia kaitan dengan ayat 14. Dia tak pernah miss. Ada keterkaitan semua ayat. Okay. Oh, saya ada soalan tadi. Faqalu inna ilaikum mursalun. Okey. Okey, ingat lagi tak saya kata tadi, bila Allah sebut ayat 14 fakadzabuhuma, ditolak mentah-mentah. Apa punca ditolak mentah-mentah tuan sekalian? Ini ayat keajaiban bahasa Quran. Qalu ma antum illa basharun mithluna. So dia bagi tahu reason kenapa mereka tolak rasul ini. So reason mereka adalah, kamu ini tidak lain, hanyalah seorang manusia seperti kami. Basharun mithluna. Dalam bahasa Arab ada beberapa perkataan yang maksudnya adalah manusia. Contoh, fardun. Fardun itu pun maksudnya manusia, bukan fardun dhad tu. Itu kewajipan. Ni faradal. Faradal, fardun bermaksud manusia. Dalam ayat lain juga manusia disebut sebagai al-insan, manusia. Ataupun bahasa lain disebut sebagai asy-syakhsun, pun manusia. Tapi kenapa dalam banyak-banyak perkataan manusia tu Allah tak guna qalu ma antum illa basyarum qalu illa syakhsun mislukum? Kenapa tidak fardan mislukum? Kenapa tidak al-insanu mislukum? Kenapa bashar? So bashar ni kamu sekalian merujuk kepada, dia datang dari perkataan bishr. Seberapa ramai? Bishr ni maksudnya apa bishr? Anda buka kamus, bishr maksudnya kulit. Bishr maksudnya kulit. So yang dia nak refer, bila mana orang yang ashab al-qaryah ni, dia bagi tahu reason kenapa dia reject. Sebab qalu ma antum illa basharun mithluna. Yang mereka nak refer adalah, kenapa kami tolak? Sebab aku tak tengok 3 orang rasul tu macam berbeza daripada kami. Warna kulit dia, tengoklah, dia fokus pada kulit tu. Bishr maksudnya kulit, basharun manusia. Yang nak dihadakan adalah kulit tu. Warna kulit kamu sama je dengan kami. So apa spesialnya kamu sampai tiba-tiba Ar-Rahman nak hantarkan kepada kami peringatan melalui kamu? Warna kulit kamu pun sama dengan kami, tak ada beza pun. Tengok sekalian. So mereka mempertikaikan apa ni? Persoalan apa ni? Physical appearance. And kalau bahasa mudah secara konseptualnya adalah, mereka mempertikaikan siapa yang bercakap, bukan apa yang diperkatakan. Mereka dah fokus pada siapa berbanding dengan apa. Boleh faham tak benda ni? Anda pernah tengok cerita Avengers tak? Kalau tak pernah tengok cerita Avengers tu, mungkin si kuah sangat tu. Avengers tahu tak Avengers? Dalam Avengers ni ada watak apa? Iron Man, ada Thor, ada Captain America, lagi apa lagi? Hulk. Watak yang paling anda suka siapa? Tak ada watak favourite. Kan ada baju yang anda beli, baju Captain America. Kalau saya ada baju Iron Man yang arc reactor tu, ada tengah-tengah tu. Okay, tuan sekalian, apa yang saya nak kaitkan dengan Avengers tu? Dalam Avengers kan ada watak tu, salah seorang tu yang diisytiharkan, yang dia gelar diri sebagai the God of Thunder. Siapa? Thor. Anda pernah tengok tak? Setiap kali dia isytiharkan dia God of Thunder, anda tengok Avengers number 2 tak saya? Avengers number 2. Bila dia kata je, I'm the God of Thunder, I'm the ruler of the Asgard, kan? Dia adalah ruler ke Asgard. Apa yang Captain America akan sebut kat dia? Ingat lagi tak dialog masa babak dia bagi tahu I'm the God of Thunder, the ruler of the Asgard? Apa dialog Captain America dekat dia? Saya tak ingat dialog dalam bahasa Inggeris betul-betul in dialog lah. Tapi mafhum dia macam ni. Anda ingat Nabi je ada mafhum.
Captain America pun ada mafhum dia. Mafhum dia adalah lebih kurang macam ni. Apa lainnya kamu sampai kamu dia nanti macam dia bertikaikan siapa kamu sampai kamu jadi sebagai god? Apa lebihnya kamu? Nampak tak? Sebab sekarang ni kamu dengan sekali dengan aku. Apa yang hebatnya kamu sampai kamu jadi god? Adalah babak yang dia kata ni yang tukul. Kan dia cabar semua kawan-kawan dia tu angkat tukul tu. Anda ingat lagi tak babak tu? Anda tengok tak Avengers ni? Si bimbang lepas ni dia punya punchline tu tak sampai. Kan ada babak yang dia angkat tukul tu masa tengah minum-minum tu kan. So dia kata, kenapa aku ruler of Asgard? Ni punca dia. Okay. So dia kata kalau siapa yang boleh angkat tukul tu, dia kata aku boleh paskan untuk jawatan ruler of the Asgard tu kepada kamu. So dimulakan dengan siapa tak ingat tu? Iron Man nombor 2. Nombor 1 tu yang Arrow tu. Hawkeye angkat tak lepas. So dia pas pada Iron Man dan semua try, tapi yang berjaya menyebabkan benda tu bergerak seorang je, iaitu Captain America. Okay. So dia kata nak rule of the Asgard ni satu je kualiti yang kena ada, to be worthy. So siapa yang boleh angkat tu lah worthy person. Orang worthy ni mana worthy? Berhak lah kan, layak ataupun berbaloi lah. Worthy ni orang kata berbaloi kan. So itu je kualiti dia. So nak kata benda, bagi mereka untuk jadi god tu bagi mereka lah kan. Tapi anda jangan kata kita punya agama pula, okay? Bagi mereka Avengers, untuk jadi God of Thunder just have to be worthy kan. Tapi saya nak bangkit yang tadi babak Cap, saya panggil Cap lah Captain America Captain America mempertikaikan kegodan tu. Apa? Kegodan kan. Dia pertikaikan yang Thor tu Tuhan. Sebab apa beza kamu dengan kami? Macam itulah. Apa beza kamu dengan kami? Sampai kamu dilantik sebagai God. Itu je nak kata. Point saya kata adalah mereka pertikaikan sebab siapa? Persoalan kat sini siapa? Tapi Thor aja, beza aku adalah kualiti aku tu. Kualiti aku tu. Okay? Sebab datang Avengers 3, Vision boleh angkat pada tu. Nampak tak? Orang boleh angkat tapi just have to be worthy. Tu je. Okay. Apa yang kat Avengers tu? Avengers saja 5 minit. Kan? Kenapa dah? Bila dia kata illa basyarum mithluna, dia kata kamu tak ada beza dengan aku. Sama juga warna kulit kamu. Apa beza kamu dengan kami? Di sini persoalan siapa dibangkitkan. Kamu tidak ada beza dengan kami. Siapa? Dan soalan kedua saya nak bangkitkan rumah sekalian. Tadi contoh tentang Avengers. Nombor dia punya soalan. Kita ni suka tak kalau orang selalu arah-arah kita, suruh-suruh kita, lepas tu pula beri amaran kepada kita? Kita suka tak orang macam ni? Suka tak? Kan yang suka? Suruhlah saya. Jarang kan kita jumpa orang yang suka disuruh kan? Hakikatnya manusia ni dilahirkan dalam keadaan dia tak suka disuruh. Lalu rebel tu jadi lebih kuat sebab faktor utamanya adalah manusia ni dilahirkan memang tak suka disuruh. Tambah-tambah yang menyuruh tu pula adalah orang yang sama warna kulit dengan dia. So nampak tak? Dia punya rebel tu bertambah kuat. Sebab kenapa saya nak bagi anda faham babak ni? Sebab nanti anda tak terkejut. Dia punya kemuncak rebel tu, kemuncak tak suka kepada Rasul yang sama kulit dengan dia ni, dia sanggup bunuh tau. Dia sanggup bunuh. Anda dengan bos kat LCC tak pernah rasa nak bunuh kan? Walaupun anda disuruh dengan banyak benda, banyak KPI nak kena capai, tapi walaupun anda tak suka disuruh, tetapi anda buat sebab tanggungjawab, tapi tak pernah lagi anda rasa macam nak bunuh kan? Nampak tak? Sebab tandanya anda ada iman lagi tu. Anda masih ada iman. Tapi orang yang tak ada iman, dengan benda yang dah lama build up dalam diri, aku tak suka kalau disuruh banyak kali, tiba-tiba yang menyuruh aku tu tak ada beza pun warna kulit dengan aku. So dia punya anger tu, dia punya rebellious punya feeling dekat dalam diri tu membuak-buak. Sampai tak lama lepas tu dia berani mencabar untuk, kalau kamu tak stop, aku akan bunuh kamu. Dan ancaman bunuh tu diberikan bukan dalam bentuk aku tikam, aku tembak, tak, aku rejam. Rejam ni dia bukan dying instantly. Tahu tak instantly? Dia bukannya mati dalam keadaan balik batu sekali pak mati. Tak. Rejaman ini adalah sebelum mati tu kan akan merasai kesakitan yang sangat sakit.
Dan kesakitan yang teramat itu akan menyebabkan dia mati. Kan? Kesakitan yang teramat akan menyebabkan dia mati. Lalu faham tak? Pembunuhan yang akan dilakukan kepada Rasul ini, kalau mereka tak stop, adalah pembunuhan yang akan menyebabkan mereka rasa macam azab tu pedih sangat. Kesakitan tu pedih sangat. Nampak tak? Ini kemuncak rebellious yang berlaku pada Ashab Al-Qaryah. So, apa yang kita boleh belajar daripada benda ni? Tadaburnya macam mana? Kalau hari ini tuan-tuan sekalian, kita ada perasaan macam tu, walaupun kita hari ini tak suka disuruh, tapi jangan sampai tahap pergi pada satu lagi level seterusnya. Macam kaum. Iaitu level seterusnya, lepas mereka tak suka disuruh adalah, mereka mula mempersoalkan siapa yang bercakap. Siapa yang bercakap? Bukan apa yang diperkatakan. Saya rasa hari ini anda tak sanggup bunuh bos Petronas pada ini. Sebab apa? Sebab anda yakin benda yang diminta kita buat, apa yang disuruh itu adalah benda yang give benefits to us. And give benefits kepada masyarakat sekeliling. Barangkali. Kan? Sebab anda fokus pada apa yang diminta. Bukan siapa yang bercakap. Setuju? Kan? Ke sebab anda fikir siapa yang bercakap tu anda kena buat. Dia rasa macam lembu disusuk hidung. Jadi suruh kita buat je lah. Dah ini KPI saya dibayar untuk benda ni, kita buat je. Ini bukan orang yang ada kualiti seperti mana yang beriman. Ini adalah kalau kita ada benda tu, so saya kata macam ni, it's normal kalau kita feel untuk tak suka disuruh. It's normal. Tapi jangan sampai melarat kepada benda ni, pergi kepada kita mula mempertikaikan siapa yang bercakap ke depan. Siapa yang bercakap? Sebab bila di-develop kepada mempertikaikan siapa yang bercakap, fokus kepada siapa yang bercakap berbanding dengan apa yang diperkatakan, ia dah mula masuk kepada kategori macam Ashab Al-Qaryah. Dah masuk macam kategori Ashab Al-Qaryah. Dan belief ni tuan-tuan sekalian, start je kita pertikaikan siapa bercakap berbanding dengan apa yang diperkatakan, dia boleh pergi sejauh macam Ashab Al-Qaryah buat pada 3 orang Rasul. Build up anger and anger. One day tuan-tuan sekalian, pernah tak tengok orang yang kerja dekat office? Anda tengok dekat YouTube, tapi jangan tengok masa kerja. Takut lepas ni anda claim ustaz suruh tengok. Kena tangkap dengan bos, tapi anda claim ustaz suruh tengok tadi. Balik rumah, anda type dekat YouTube, bad day at office. Bad day at office. So nanti anda akan tengok ada compilation of CCTV punya video. Dia tengok, dia rakam daripada office tu, CCTV kat office tu. Dia rakam babak orang yang pecahkan komputer. Ada babak orang yang hempas keyboard tu, sampai dia cabut dia punya words tu, dia punya huruf tu. Ada juga babak orang yang apa? Yang dia print. Kan ada print yang central punya tu kan. Dia print daripada jauh tiba tak jadi. Dia print tak keluar. Tahu tak dia buat apa? Sebab dia nampak orang putus step, boleh putus step. Dia ambil screen komputer tu, dia letak dekat situ. Tu tanda apa tuan-tuan sekalian? Tu tanda orang dah tak boleh cope dengan stres. Dia tak boleh cope dengan stres. So, percaya tuan-tuan sekalian, bila kita pertikaikan siapa, dia akan build up stres. Dia akan build up anger. Dan dia akan boleh pergi sejauh tu. So, kalau dekat office, cuba anda tengok back at the office tu. Saya harap anda semua tak pernah buat macam dekat dalam tu kan. Dahsyat tuan-tuan sekalian. Orang yang cakap bising guna telefon pun kena empas. Ada orang cakap telefon, angkat jawab klien punya call je pun. Jawab klien punya call, dia cakap bising sangat. Tahu dia apa? Dia ketuknya phone. Tak jawab macam tu lah. So kalau orang main-main dengan anda tu, just relax, just chill, just be happy teman sekalian kat office ni. Okay? Jangan stres sangat, jangan serius sangat. Okay? So teman sekalian, jam berapa? Cepatnya masa. Saya kena tamatkan. Okay, so bila mana Allah kata, saya conclude saya kena conclude sebab tak boleh nak teruskan dia. The conclusion is, perkara pertama yang kita tahu adalah Nabi ni tak pernah kesorangan. Walaupun secara fizikal Nabi ni seorang, tapi Nabi ni tak pernah kesorangan. Tu fakta nombor satu yang kita kena tahu daripada ayat 13 sampai 15. Nabi is not alone. Rasulullah ni tak pernah ditinggal kesorangan. Dan Allah telah isytiharkan yang Allah sendiri akan jadi companion bagi Nabi SAW. Dan Allah kata, bila aku teman kamu, aku ada satu kuasa ataupun satu nama yang akan sentiasa bersama dengan kamu, iaitulah Al-Aziz, iaitulah perkasa. Kita pun lebih selamat bila mana kita dapat teman yang dikatakan kuat, badan sado kan. Jumpa jalan dengan orang badan sado, kita selamat kan? Kita tak selamat. So, sekarang ni orang badan sado tuan sekalian, kena hati-hati. So, mereka pun kadang-kadang mereka pun
Mereka pun sotong kat Canada. Anda tengok tak ikon gay? Ikon gay kat mana tu? Filipina. Anda tengok badan dia? Anda tengok kan yang dia ni viral dengan isu dia ni badan sado tapi jalan pakai high heels. Betul saya sebut. High heels. Betul. Jalan pakai kasut tumit tinggi. Ikon gay Filipina tak salah. Kat Filipina ada ikon gay. Anda bayangkan, ikon ni contoh lah kan. Sanggup mereka jadikan gay itu sebagai contoh kan. Itu Filipina lah. Tapi anda bayangkan. So saya tarik balik kata-kata saya tu. Tak semestinya orang betul badan sado kita selamatkan dia. Okey, baik. So itu fakta nombor 1. Fakta nombor 2 tuan-tuan sekalian, Allah nak bagi tahu cerita ni ya Rasulullah, aku berikan kepada kamu bukan untuk motivasikan kamu. Bukan untuk menjatuhkan motivasi kamu, tapi untuk build up motivasi. Dengan cara ya Rasulullah, aku nak ajar kamu tips penyampaian yang bagus. Iaitulah nak menyampaikan, jangan kamu sampaikan sambil lewa, jangan sekadar lepas kat mulut, tapi sampaikan dengan bersungguh-sungguh. Dan letak dalam diri kamu ya Rasulullah jiwa pendidik, bukan jiwa pengajar. Saya dah comparekan tadi dah. Okay? Jiwa pendidik bukan jiwa pengajar. Okay? Make sure you be a sniper, not be a machine gun. Dia beza tak tahu? So fikir sendirilah. Okay? Yang terakhir, jangan kita menjadi orang-orang yang terlampau memikirkan siapa yang berkata, mengatasi apa yang diperkatakan. So kalau kita meneruskan sikap itu, samalah kita seperti ashab al-qaryah. Dan Allah bagi tahu kesan-kesan orang-orang yang mengutamakan siapa bandingkan apa ini, dia boleh build up seperti mana macam ashab al-qaryah buat pada 3 orang Rasul. Dia boleh sampai tahap membunuh orang lain. Okay? Wallahualam. Ingatkan saya, tuan-tuan sekalian, kita kena sambung ayat ke-16 selepas ini. 17, 18, 19. InsyaAllah. Okay? InsyaAllah 16 pada kuliah, bukan minggu depan, tahun depan. Dah lama saya tunggu punchline ni. Okay? Okay? Kita akan berjumpa tahun depan insyaAllah tuan-tuan sekalian. Jika dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, kita akan sambung tahun depan ayat 16 insyaAllah. Nampak lama tu, 2 tahun habis surah Yasin. Tahun berbeza sampai masuk tahun depan. Okey, jadi insya-Allah terima kasih tuan-tuan sekalian atas kehadiran, atas komitmen kehadiran tuan-tuan sekalian ke majlis sebegini. Mudah-mudahan masa ini akan dijadikan sebagai asbab kita akan diberikan pahala yang berlipat kali ganda di akhirat nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah wa salatul asr.